الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dapat kita hidup sampai hari ini dengan nikmat yang sangat-sangat besar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua. Terima kasih kepada Ustaz Zuki selaku pengurusi majlis kita pada malam ini yang saya hormati, Tuan Imam, Ustaz Asri, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, dan yang kita raikan pada malam ini di sebelah kanan saya, walaupun tak perlu diperkenalkan, tetapi formalitinya adanya kita mengenai juga lah. Yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, apa khabar kan? Alhamdulillah, moga terus sihat kan, insyaAllah. Dan ahli panel kita yang kedua di sebelah kiri saya, baru ingat tadi tuan-tuan jumpa dekat Hotel Azkar Al-Maqam Mekah hari tu kan, Ustazah Muzayyana Abdullah, masya-Allah, wa rahmatullah. Faham baik dah. Boleh-boleh punya kita dah saya dengar tu saya mampu bunyi punya KL. Tu orang kita. Alhamdulillah, terima kasih dan selamat datang ke negeri Kedah dengan ucapan welcome to Kedah. Boleh tahu. Baik, jadi alhamdulillah negeri Kedah ni alhamdulillah lah. Saya bangga jadi orang negeri Kedah sebab terlalu makmur dengan program-program agama. Majlis berselawat yang tak henti, tamu selawat, tani selawat. Malam ni pun ada program berselawat kan dekat Madan, kalau tak silap. Ni setengah lepas Madan kan, tengah lepas pergi Masjid Bushra. Silap tadi 2-3 orang tadi. Dan malam ni Ustaz, orang malam ni kat Masjid, kita bukan dekat Masjid Kuning. Daripada ikatan ni Ustaz pergi gantung sampai ke Bumbu. Betul. Daripada ikatan belah sana setengah pergi belah sana. Lepas dia jabat, yang dia pejabat tak larat nak jawab telefon. Dia tahu nak sewa kapok, nak nikah boleh tak? Nak nikah, dia apa dia tahu. Rupanya tang ni. Baik, jadi alhamdulillah, apapun kita doakan mudah-mudahan negeri Kedah ini terus makmur. Dan berkaitan negeri Kedah saja, pihak satu Malaysia makmur dengan program-program agama dan juga majlis-majlis ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pada malam ini insya-Allah satu tajuk yang Ustaz Zuki mai passing kat saya. Baru tengok tadi tajuk dia ada tu, saya merisau. Ini trend dah ni ikut healing sampai ke syurga. Healing tu datang lama pula dah. Healing tu datang lama lah. Bahasa budak lah ni. Healing. Kan, saya Google lah tadi sampai-sampai rumah datang lama healing. Healing tu dia kata satu perubatan, rawatan, pembaikan. Apa dia lagi? Terapi. Lagu tu lah. Maksudnya nak mengubat satu benda yang sakit duduk dekat dalam tu. Kan? Kita duk nyanyi saja tak faham. Malam masih muda, asal kau duduk macam tahu apa. Kan? Healing sampai ke pagi. Tapi tajuk kita pada malam ni healing sampai ke syurga. Tapi kita nak bawa dalam konteks kekeluargaan. Maksudnya nak merawat, apabila kita nak terapi jiwa kita ni, nak mengubah jiwa kita ni dalam konteks kekeluargaan. Jadi bila nak merawat dalam konteks kekeluargaan ni macam mana? Nak kena pastikan yang semuanya mengimpikan supaya keluarga kita bahagia, seronok, aman, makmur, sentosa dunia sampai akhirat. Jadi persesuaian kalau kita ingat malam ni ahli panel kita yang ada pada malam ni, insya-Allah untuk sama-sama mengumpaskan tajuk ini untuk kita semua, insya-Allah. Tadi ni kami duk berkelahi siapa nak mula dulu. Dan pergaduhan tersebut tak selesai. Jadi saya nak bagi siapa dulu. Tazah dulu boleh? Datuk. Ladies first. Al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'. Tak habis. Kan, jadi biarlah saya buat keputusan malam ni.
Sebabkan saya berpihak kepada orang lelaki. Saya kata ladies first. Jadi sebagai mukadimah dalam untuk tajuk kita pada malam ini, healing sampai ke syurga dalam konteks kekeluargaan. Dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kena bunuh ini malam ini, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebelum kita start, mohon pihak urusan masjid dikabarkan kita lihat tak ada suara. Dalam live Facebook kita tak ada suara. Jadi tolong cek kesian yang masuk dalam talian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya kita bertemu pada malam ini di rumah Allah yang dikenal sebagai Masjid Kuning. Kuning sini orang Terengganu ambil. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah, tahniah kepada pengurusan masjid. Walaupun betul saya sangat setuju, Kedah dilimpahi oleh kehadiran, kebanjiran para ulama. Mudah-mudahan insya-Allah inilah dia ulama yang mewarisi kalam suci Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain nawaitu kita berkumpul dalam Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita kelak bila balik ke kampung akhirat di dalam jannah yang sebenar. Maka insya-Allah pembersihan hati kita pasti inilah healingnya, yakni satu terapi bila kita berada dalam majlis ilmu. Jadi satu mukaddimah, bila mukaddimah ni dia tak boleh panjang. Walaupun dalam kuliah saya secara solo, mukaddimah je hampir 1 jam. Jadi sahabat-sahabat rahmat Allah, bila kita nampak sifu kita berada di sebelah kita, cukuplah saya memaknakan bahawa hari ini orang semua sebut healing, healing, healing. Me time dia dengan siapa sahaja yang dicintai, tapi kadang dalam seminggu tu Quran pun dia tak jadi. Nak healing apa lagi? So muslimat kadang-kadang jumpa di mana-mana. Contohnya saya di Madad lagi ramai sangat yang hadir pagi tadi. Saya khawatir yang hadir pagi tadi di Madad ada lagi malam ni suami sudah dijeling ke belum. Okay? Jadi kalau suami sampai juling mata duk hantar majlis ilmu sana sini, tapi isterinya tak melekat di rumah, tak khidmat untuk suami, masya-Allah, itu bukan healing yang sebenar. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, majlis ilmu ni betul satu terapi, satu healing time kita untuk mengingatkan diri kita. Bukan sahaja ustazah sedang bercakap di hadapan para muslimin muslimat, tetapi juga dengan nawaitu malam ni sangat bersemangat untuk hadir, sebab cuba digandingkan dengan Datuk Kazim beberapa kali daripada sebelum PKP dulu. Dan saya dah sampai kepada Ustaz Al-Barakah baru-baru ini pun tak jumpa dengan tuan rumah. Rasa macam malam ni kena bersemangat untuk digandingkan, dan saya hanyalah sebagai pelajar pada malam ini. InsyaAllah kita menuntut ilmu sama-sama dengan tuan guru kita yang banyak sangat ilmu. Apatah lagi moderatornya juga, kalau dibagi mic rasanya tak nak lepas pun. Jadi Masya Allah, terima kasih yang hadir pada malam ni. Subhanallah, jom sama-sama kita healing, insya-Allah sampai ke syurga Allah. Apa gunanya kita duduk dalam taman-taman syurga seperti hari ini menjadi pilihan Allah kalau kita tidak mendaftar ke syurga Allah bermula saat ini. Jadi tinggal 5 hari bagi untuk tahun 2023. Walaupun yang kita selalu raikan di dalam agama Allah adalah 1 Muharram, tetapi bila datang 2024 nanti sudah pasti kita bertukar kalender. Jadi jangan tersilap langkah. Cuti ke sana ke sini, healing itu ini kita cari, kita susun dalam jadual kita tahun hadapan yang belum tentu lagi kita dihidupkan oleh Allah. Tapi saat ini, sekarang ini, besok bila mana kita dihidupkan, buatlah yang terbaik. Itulah healing yang paling tepat, insya-Allah menjadi satu terapi untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mukadimah saya pasang kepada Ustaz Firdaus. Ringkas betul mukadimah. Saya mula jadi moderator panjang lagi daripada tadi. Bila ladies first dia jadi lagu tu pula, kan? Pendek sungguh. Maksudnya ustaz nak kena panjang dalam malam ni. Baik, jadi terima kasih kepada Ustazah atas mukadimah tersebut untuk round yang pertama ini, dan ataupun masa forum dipanggil rokaat yang pertama ni, insya-Allah. Baik, tapi panjang, dah jangan pendek dalam 5 bagi yang kita rekul. Dah. Dia bagi yang rekul maksudnya dia nak kena panjang, dah. Kita nak dengar kupasan dah. Sebab apa? Semua orang nak kahwin, semua orang pengen nak kahwin, tapi bila lepas kahwin dia nyesal. Awak dah mau kahwin jantan.
Jadi tertentu pula dalam. Jadi macam mana kita nak mengekalkan keseronokan dalam rumah tangga? Masa kalau kita balik rumah ni tak mau keluar anak, duduk dalam rumah seronok lagi. Bukan kata duduk dalam rumah tu anda tak senang, nak pergi minum kat luar pula, nak kena pergi makan toyang kat luar pula. Macam mana kita nak seronok dalam rumah tangga ni? Silakan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salahnya takut nak minum Red Bull ke depannya, tak berhenti pula. Subhanallah. Sahabat-sahabat muslim-muslimat dirahmati Allah, semua yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, pastinya kita bila mendengar apa yang Datuk Ustaz Kazim sebutkan tadi sedih sebab sebagai pendakwah yang dah lama di tanah air kita ini khususnya sudah pasti menjadi satu tadahan ilmu kan. Macam pagi tadi Ustazah Nimadat itu ramai, kemudian tak kurang 5 orang yang sempat lagi bisikkan di telinga, tumpang menangis di bahu. Begitulah setiap kali lepas program yang one off kuliah. One off ni kita tak mengajar kitab sebab tak sesuai lah, tak sesuai. Nanti baru mukadimah dan tinggal beberapa bulan baru datang balik. Jadi sebenarnya syok lagi datang macam ni sekali-sekala ni sebab kami tak payah menadah kitab malam-malam. Kalau kuliah yang bulanan, yang mingguan ni nanti balik, suami balik lambat, pagi besok tu dia cakap malam tadi abang balik, abang tak tahu nak tidur atas katil ke, nak tidur atas kitab ke. Sebab dia tengok memang macam menelaah semua lah, walaupun sambil berbaring menelaah besok bab apa kan, Masya Allah. Tapi kalau one off ni, tu sebab saya pun jadi confused datang sini. Tengok poster belik sana belik sini tak ada tajuk sana. Tak ada tajuk. Dia nak cakap apa malam ni? Jadi bila sampai tu bagi tahu tentang healing sampai ke syurga. Lepas tu kupas tentang samara. Saya di Indonesia bila selamat pengantin baru, pendek je ucapan dia samara. Samara tu sakinah, mawaddah, rahmah. Masya Allah, Indonesia kan macam Pisgor, Nasgor. Baru ni belajar satu Sherlock ya. Apa benda dia bercakap Sherlock ni? Rupanya Sherlockation. Dia maknanya kita boleh pinjam Sherlock. Oh, Sherlockation macam tu. Semua diringkas-ringkaskan. Samara tu sakinah, mawaddah, warahmah. Pada masa dalam Ustaz Datuk Kazim bercerita tadi, saya pun mengagumi giling-giling kepala, Masya Allah. Sebab banyak sangat rumah tangga yang hancur, punah, tak datang keseronokan itu kerana tidak ada ilmu. Sedih. Dengan ilmu kita mampu memandu diri kita sendiri, memandu seluruh yang mengisi bahtera yang kita adalah nahodanya, timbalan nahoda di atas bahtera syurga itu yang kita nak tuju. Masya Allah, macam mana kita nak bawa? Saya sebenarnya 2 hari lepas, hari Sabtu Ustaz, baru menerima menantu kan anak buah saya yang saya bela dari paling kecil, anak yatim. Abang saya meninggal dalam usia 35 tahun dalam tidurnya, meninggalkan anak kecil usia 5 tahun ketika itu. Abangnya kahwin, dah hadiahkan saya 2 orang cucu. Jadi sekarang tinggal anak perempuan tu. Alhamdulillah dinikahkan. Sempatlah saya dudukkan, saya jadi mak bapak pengantin dengan suami Ustaz Azwan. Dan sempat juga saya bawa di dalam kereta kami lah yang bawa pengantin. Jadi sebenarnya tujuan itu saja masa untuk menasihat. Subhanallah, saya sebut kepada anak buah yang baru ni, saya sebut pada dia, Bapa dulu maknanya Ustaz Azwan daripada KL nak balik ke Duri di Penang, perjalanan lebih kurang 4 ke 5 jam. Abang saya bawa kereta bergilir dengan suami yang kita baru bernikah ni lah, tak sampai seminggu lagi. Nak buat ke Duri di Penang, 4 jam ke 5 jam tu termasuk singgah minum di R&R. Ustaz kata abang kena ceramah dengan abang saya, kan? Suami kena ceramah dengan abang saya sepanjang perjalanan. Awak sedap lah, tidur je kat belakang. Macam tu kan, dia kena ceramah dengan abang. Wan, dia kata 5 tahun pertama ni kita baru baca kulit buku saja. Takkan kenal siapa Muzayyanah Abdullah sepenuhnya untuk 5 tahun pertama. Sekarang bila kawan-kawan kita berada di bahagian nikah rujuk cerai Jabatan Agama, Allahu Akbar, perceraian yang paling banyak sebenarnya adalah usia 5 tahun ke bawah. Apa sebab? Sedangkan itu sebenarnya dalam proses honeymoon sepatutnya. Tapi ramai yang bercerai. Dan sekarang ramai mak-mak yang datang jumpa pada ustazah anak sendiri baru 2 bulan kahwin. Boleh dia datang jumpa saya nak tukar suami baru, boleh tak mak? Bercinta 12 tahun daripada sekolah rendah, campur sekolah menengah, masuk universiti. Tapi nikah 2 bulan nak minta tukar suami baru. Subhanallah, sedih.
Jadi di mana silap yang Ustaz berdua cerita tadi? Saya pun terkejut baru-baru ni. Sahabat Ramadan Allah Ta'ala baru juga lepas PKP. Sebab lepas PKP di Tibaan Hijrah sendiri mereka sebut pulang kepada pencipta. Maksudnya dalam kata PKP Perintah Kawalan Pergerakan tu, kami lebih kepada pulang kepada pencipta. Sungguh sahih, ramai sangat yang kembali dan restoran-restoran yang ditutup. Anak-anak murid saya toki-toki restoran. Alhamdulillah Ustazah ni orang Thailand, orang mana yang tak boleh balik ni, duduk kuarantin dekat rumah ni, just stay at home ni. Saya panggilkan guru secara dalam talian mengaji Iqra. Ada ramai tukang masak kami, pekerja-pekerja kami yang tak pandai baca Quran Ustazah. Alhamdulillah dalam talian ni mereka dapat belajar. Dan bila mula mereka mencintai Quran daripada tak kenal huruf, boleh sedikit baca, barakah tu dah datang melimpah. Ini jaminan Allah dan Rasul. Jadi mereka merasa solat tu perlu disegerakan, solat tu penting untuk dia, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang mendatang. Dan akhirnya sembang tentang hukum hakam. Dia kata, Ustaz, saya anak 3 orang, baru saya tahu selepas bersama dengan suami itu perlu mandi wajib. Saya pun tinggal dengan sahabat dirahmati Allah. Anak 3 orang dah, baru tahu perlu mandi wajib. Bagaimana dengan ibadahnya selama ini? Jadi, apa yang kita kata tidak ada ilmu dalam namoda keluarga ini, kan, mengetuai keluarga, rumah tangga yang bahagia kalau nak dibawa sampai ke syurga ni, nombor 1 punca kerana tidak ada ilmu. Tapi ada ramai orang sekarang yang kata, mengaji saja. Ustaz saja perangai macam tu. Depan mata saya, tak membahagiakan isteri. Bahkan isterinya dizalimi sekian-sekian. Jangan disalahkan ilmu yang dia belajar. Sebab tu semua kita ni berperang saban hari dengan nafsu sendiri. Berperang saban hari sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan bisikan-bisikan syaitan yang sebenarnya tanpa henti. Dan bila mana makin tinggi ilmu seseorang itu, makin tinggi jugalah pangkat syaitan yang datang kepada kita. Sedih, kan? Banyak sangat. Termasuklah perempuan yang datang, Ustazah, Alhamdulillah, agaknya dah lama tak ada suami, bercerai dengan suami yang pertama. Akhirnya, saya ingat lagi muka dia, akhirnya saya dapat juga kahwin dengan ustaz. Seorang ustaz, suami baru dia. Lepas tu dapat juga kan? Akhirnya, memang akhirnya sungguh bahagia dia. Sebab cita-cita dia nak kahwin dengan ustaz. Tapi tak tahulah kakak yang Datuk Kazim maksudkan tadi atau tidak. Sahabat rahmat Allah. Lepas 4 bulan, jumpa saya lagi dalam majlis ilmu. Lain pula muka dia, tak seceria tadi. Saya dah bercerai dah Ustazah. Dah bercerai pula. Kenapa kak? Hari dulu akhirnya sangat. Sama je ustaz ke tak ustaz ke, lelaki semua sama. Mohon maaf orang sebelah kanan saya. Sebab sebenarnya bukan lelaki yang ustaz tak ustaz tu yang salah. Kita ketika menjadi suri kepada pasangan kita sang suami. Subhanallah, sebab tu di mana-mana dalam majlis ilmu yang dihadiri ramai muslimat, saya sebut cukuplah ada seorang wanita solehah dalam rumah. Kalau wanita solehah itu adalah seorang ibu, dia adalah murabbiyah utama dalam rumah yang insya Allah akan melahirkan anak-anak soleh, anak-anak solehah. Kemudian kalaulah dia itu seorang isteri, hatta didatangi seorang lelaki yang tidak soleh, percayalah ada ramai lelaki-lelaki yang beritahu kepada ibunya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, syukur Allah jodohkan aku dengan perempuan yang beragama, dengan wanita solehah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita memang kalau boleh patut orang lelaki nak pimpin kita Ustazah. Jadi imam sekali pun tak pernah ajak kita ke masjid, majlis ilmu tak pernah, kita cari sendiri. Sebab Allah tak pernah tersilap memilihkan jodoh yang itu kepada kita. Mungkin kalau kita kahwin dengan ustaz, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustaz ni ke masjid, suram, kita ni dah rasa lengkap sangat, dah rasa sempurna sangat. Sebab saya selalu merasa malu dengan wanita-wanita yang tidak punya suami yang memimpin mereka ke jalan-jalan agama. Mereka gigih mencari sendiri. Saya cemburu dengan mereka. Ustazah seronoknya kejap pergi sana, pergi sini. Saya faham sangat jadual Datuk Kazim tadi. Faham sangat. Dan paling saya bersyukur, saya duduk satu line dengan suami. Allah takdirkan hidup kita begitu. Bayangkan kalau sebulan dia duduk kat sana, saya sebulan kat sini. Macam-macam ujian yang Allah boleh datangkan. Tapi contoh hari ini sepanjang hari, suami temankan saya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena letak dalam diri kita matlamat. Sebab tu saya sebut dengan anak buah saya semalam, Babah kena ceramah dengan abang saya
masa mula-mula kami kahwin 20 tahun lepas, 4 jam lebih, hampir 5 jam. Ni Umi sempat 4 minit saja. Jadi dalam 4 minit, sebab dia wan dekat, 4 minit sahaja, tolong. Kejap lagi kamu akan disandingkan. Nikah dah bagi tadi, sekejap lagi akan disandingkan. Seronok tau duduk atas pelari, bersandar, ada tukang kipas, ada orang lapkan peluh, diraikan, betul lah raja sehari tu. Seronok. Apa sangat yang ada. Apatah lagi kami buat majlis kecil sahaja, majlis keluarga, tapi tetap diraikan. Subhanallah, sebagai pengantin baru, tolong saya sebut dengan suami dia. Ada matlamat satu hari nanti di kampung akhirat nak bersanding sekali lagi macam tu dengan pasangan yang inilah. Pasangan yang ini. Kalau kita faham matlamat perkahwinan kita adalah untuk bersama-sama menuju ke syurga Allah, melahirkan zuriat yang soleh-solehah, peneraju menerus apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kita jelas nampak matlamat kita. Sebab sedih, kebanyakan anak-anak muda yang berkahwin hari ini, mereka hanya tahu apa? Bila tanya tentang siapa nak kahwin, sebab saya tak nak berdosa, ustazah, nanti saya berzina, saya nak menghalalkan perhubungan saya. Masya Allah, dia hanya tahu satu itu. Dan minta maaf sebut, tidak sedikit usia 30-an hujung 40-an awal yang nak membatalkan perkahwinan hanya semata-mata tidak dapat layanan di tempat tidur. Minta maaf. Sebab kawan-kawan saya duduk dekat pejabat, ustazah, kadang-kadang kami duduk suruh dia buat list 10 perkara. Apa sebenarnya membuatkan ni tak cerai? Kan macam-macam lah, suami tak bagi nafkah, bla 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 bla. Akhirnya tu bawah sekali dia kata, sebab suami dah tak melayani seperti mula-mula kahwin dulu. Subhanallah, bila di kaunseling sebagainya, dia kata sebenarnya punca utama yang nombor 10 tu, cuma disimpan sikit rasa malu. Sebab dia rasa bila dia jumpa dengan kawan-kawan dia, hilang adab. Semua yang dalam bilik ni nak diceritakan, menjadi kebanggaan. Apatah lagi sekarang semua nak diviralkan. Daripada keluar kereta, masuk dalam bilik, tunjuk semua yang ada dalam bilik, semua nak ditunjukkan. Jadi bila orang lain tunjuk, dia rasa nak tunjuk sama. Dia rasa orang tersenyum di dalam media sosial itu, dia rasa rugi kalau dia tak dapat macam itu juga. Jadi kesian, salah faham tentang nikmatnya berumah tangga. Sedangkan kalau kita faham jelas matlamat kita nak masuk ke dalam syurga, pesanan Allah kepada setiap kita, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Jadi kalau kita nak bawa keluarga kita ke syurga Allah, takkan mungkin dapat tanpa kita faham apa nikmat perkahwinan. Bukan sekadar untuk melahirkan zuriat. Yang baru kenal kami berdua, sahabat-sahabat tadi Ustaz Yaakob Yusra tanya, Ustaz datang berdua saja, kan mana anak-anak tinggal kat mana? Kami dah 20 tahun lebih berhanimun dengan izin Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita faham tujuan perkahwinan itu untuk bersanding semula dalam syurga, diuji apa pun oleh Allah SWT, teruskan. Sebab kita tahu apa matlamat kita. Dan pesan Nabi SAW yang jelas, semua kita orang Islam yang cinta ilmu seperti malam ini, kalau kita tak dapat doa daripada anak soleh-solehah, kejar sungguh-sungguh ilmu yang Allah suruh manfaatkan untuk diri, manfaatkan juga untuk seluruh ummah. Kita ada harta, jangan sibuk nak mengisi kantung poket sendiri. Tetapi sebenarnya dengan harta itulah kita infakkan sungguh-sungguh di jalan Allah. Nanti kita tak dapat doa daripada anak soleh-solehah, kita tak ada ilmu yang kita boleh sebarkan kepada orang lain, mungkin kita ke syurga dengan infak kita ke jalan Allah. Ini yang Nabi pesan kepada kita. Kita bawa kain kafan yang melekat di tubuh pun akan hancur. Tak ada orang boleh bawa, apatah lagi rumah banglonya yang besar, sebatang melus gigi dekat tandas bilik air rumah kita itu pun kita tak mampu bawa. Jadi apa lagi? Dalam rumah tangga inilah kita nak bagi faham matlamat perkahwinan kita ni adalah nak masuk ke syurga bersama-sama. Dan tak semudah yang kita lafaz, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Hari ini dalam kesibukan seorang Muzayyanah Abdullah, bila orang-orang perempuan datang minta nasihat, ajak sembang, getih-getih, ngopi macam dulu, hatta jiran tetangga sekalipun, minta maaf kak, saya dah tak sempat macam dulu, dah minta maaf. Saya merayu, tolong jangan tinggalkan majlis ilmu setiap hari. Ini je yang saya ulang-ulang, sebab saya jumpa ustaz muslimat yang hadir majlis ilmu setiap hari tak mampu hadir dengar secara dalam talian pun luar biasa. Mereka ubah cara fikir mereka, mereka mengubah cara pandang mereka kepada suami yang dihantarkan Allah untuk mereka.
mereka. Sebab saya takut wanita-wanita, anak-anak perempuan kita di universiti sekarang, hatta baru ni saya program bersama Prof. Muhayyan, sahabat rahmat Allah, ada wanita yang tunggu saya, anak-anak dara perempuan, kan umur dekat 30 tahun. Ustazah, saya dah niat dah, saya dah berazam solat hajat niat malam, semoga Allah ampunkan dosa saya. Saya memang tak nak bernikah. Salah Ustazah, bukan sedikit, ramai. Sebab mereka tengok wanita-wanita ramai yang kononnya dizalimi, disakiti, lepas kahwin lagi tak bahagia, menjadi mangsa orang lelaki dan sebagainya. Kenapa kamu faham macam ni? Kesian. Siapa yang suruh kita bernikah ni? Kita ni umat siapa sebenarnya? Kamu ikut kehidupan siapa? Dalam pada tak mahu bernikah, tak mampu melawan gejolak nafsu. Dan akhirnya bagaimana kamu melampiaskan nafsu? Sedangkan nafsu ini perlu diraih, kita tak boleh hapus. Kita perlu urus nafsu kita dengan iman dan ilmu. Jadi kalau kita tak mengikut sunnah Nabi SAW, lain kalau kamu memang minta dan minta. Faham bahawa berkahwin itu adalah sunnah Nabi SAW. Kamu minta tapi sampai ke akhir hayat tak dapat, kamu bukan orang yang hina di sisi Allah. InsyaAllah Allah jamin menyiapkan pasangan untukmu di dalam syurga. Dan kalau kamu telah berkahwin, cuba yang terbaik. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kan saya diceraikan Ustazah, saya dimatikan Ustazah, saya tidak dibahagiakan Ustazah. Akhirnya suami saya meninggal. Kenapa suami yang baik ini Allah ambil nyawanya, suami yang tak baik ini Allah biarkan menyakiti orang wanita Ustazah. Ini rintihan-rintihan para wanita. Jadi Ustazah kata, anda janda tidak pernah hina di sisi Allah, anda baru tidak pernah hina di sisi Allah. Tapi anda seorang isteri diuji bagaimanapun anda mulia di sisi Allah. Dengan title isteri, rugi kalau kamu memang minta dengan Allah. Jangan didatangi lelaki, baik lelaki baik, apatah lagi lelaki jahat. Aku tak sanggup untuk menderita seperti kawanku itu, si fulan. Kesian, kerana tak ada ilmu. Kalau wanitanya ada ilmu, Tuhan, betapa mulianya wanita di sisi Allah. Betapa Nabi SAW memuliakan wanita, betapa diraihkan wanita dalam Islam. Ada hak-hak yang tertentu. Kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita ini menjadi ikutan banyak kalau muslimat kuliah-kuliah di KL. Ada satu bab tu menerangkan 10 hak suami, hak isteri. Saya bila nak mulakan bab tu, saya malas lah nak mengajar bab ni sebenarnya. Tapi tak nak skip setiap tajuk ni sebab kita mengaji kitab. Jadi bila kita belajar tajuk itu saja 4 bulan, 5 bulan tak habis. Masya Allah. Kerana rupanya kita rasa kita tahu hak suami, hak isteri, tapi bila kita mengaji sungguh-sungguh, ya Allah, benarlah ilmu Allah ni lagi belajar lagi terasa jahilnya diri kita. Banyak lagi yang tak betul, ya Allah. Macam mana aku nak dapat redha Engkau, ya Allah? Hari ini majlis ilmu bertebaran. Bila Ustaz Firdaus sebut, Ustaz Datuk Kazim sebut, kita sebut apa sahabat dirahmati Allah? Patut sepertinya Allah tarik barakah daripada muka bumi Allah ini. Sebab kita hidup sembrono. Sedangkan Quran ini diturunkan kepada kita adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan padanya. Dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Ayat-ayat Quran yang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bila kita baca satu persatu kita rasa macam payah. Memanglah payah. Sebab tak sama orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tak sama orang beriman, lidahnya bersyahadat, tapi dia mati dalam kemunafikan. Takkan sama. Subhanallah. Jadi kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, masuk sekeluarga ke dalam syurga Allah dengan iman dan orang-orang beriman. Kita nak tetap itu tak lain tak bukan kita nak polish iman kita tu dengan ilmu. Sahabat-sahabat muslim muslimat dirahmati Allah, kadang majlis-majlis seperti ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tak ingat malam ni pun tak faham apa. Tapi keberkatan rumah Allah ni kita bawa balik. Subhanallah, satu hari kita diuji dengan masalah. Kita akan sebut, dulu abang teringatlah ada ustaz itu sebut sekian-sekian. Dulu bang saya dengar satu ustaz cakap sekian-sekian. Kita insya-Allah sahabat-sahabat mata Allah jangan niat untuk mengajar dengan pasangan kita. Sebab itu saya datang kepada masyarakat bukan niat untuk mengajar. Setiap orang yang kita jumpa ni ada ilmu daripadanya, ada pelajaran daripadanya. Orang datang menangis mengadukan masalah, Tuhan, dia dah melakukan kesilapan, jangan sampai aku ulang lagi kesilapan.
Ini yang Nabi SAW pesan, jangan masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kita orang Islam, ada cerminan dalam hidup kita. Kita tak nak mengikut contoh-contoh yang mati belum tentu syurga. Tapi pesan Nabi SAW mempercontohkan para wanita yang dijamin syurga. Nabi SAW walaupun lelaki, tapi meraihkan sangat para wanita. Sebelum lahirnya Nabi SAW, benar wanita dihenyak dengan begitu keras. Tetapi lahirnya Nabi SAW, wanita diangkat, dijulak. Jadi mulianya seorang lelaki yang memuliakan para wanita. Hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita sebut perkara seperti ini, kita tak akan dapat pengajian di universiti sampai ke tahap PhD, tak akan dapat. Prosesnya adalah kita perlu tempuh 5 tahun perkahwinan, 10 tahun perkahwinan, 20 tahun perkahwinan. Kita bahagia bukan sebab kita ikut orang. Kita bahagia kerana kita ikut acuan Allah. Itulah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi hari ini bila kita nak meletakkan healing sampai syurga ni, tolong faham sungguh-sungguh. Kan apa kelayakan kita sebenarnya sebagai suami, kelayakan kita sebagai isteri, kelayakan kita sebagai anak-anak yang datang kepada ustazah, mak ayah saya tak pernah mengajarkan agama ustazah. Putuskan rantaian kejahilan itu. Mak ayah kita tak pernah solat, mak ayah kita tak mengajarkan agama, kita jangan buat begitu kepada zuriat keturunan kita. Kita kena start belajar agama. Subhanallah. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita duduk dalam halaqah seperti ini, pagi tadi dalam air mata ustazah sebutkan, sebab fitnah akhir zaman. Siapa yang kata hari ini orang tak datang di majlis-majlis ilmu? Tengok begini ramai, padahal banyak program di Kedah ni. Kan maknanya Kedah, subhanallah, dulu saya ingat lagi saya berceramah di Pekan Rabu. Kan saya kagumnya orang Kedah ni. Mai dekat Pekan Rabu tu pimpin anak-anak, bawa isteri. Satu sesi kuliah, sambung lagi satu sesi kuliah. Lepas tu boleh cari barang-barang dapur sama-sama. Subhanallah. Ini me time mereka sekeluarga. Sebab apa? Sebab bila ada suasana begini, keberkatannya mengalir ke dalam rumah. Bayangkan kalau kita tidak ada semua itu. Jadi hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, jom kita wujudkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita, bermula dengan diri kita sendiri insya-Allah, dan dicontohi oleh anak menantu kita, bahkan cucu kita. Arwah tok dulu, arwah nenek dulu selalu cakap macam tu. Mak dulu begini, tok dulu begini, kan ayah dulu begini. Sampai sekarang kita ingat. Bukan benda yang kita belajar dekat universiti pun. Saya senyum je bila Datuk Kazim sebut macam tu. Dan cikgu saya cakap dulu, mati nanti malaikat tak tanya 2 campur 2 berapa. Tapi soalan-soalan yang sangat asas dalam agama. Tak salah kita jadi engineer, doktor, lawyer, tak salah. Tapi adakah kita menggunakan Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita nak hidup dan mati sebagai orang bertakwa, balik kepada Al-Quran. Subhanallah, tak cukup dengan 1 jam, 2 jam perjalanan forum ini, majlis-majlis ilmu. Jadi sebenarnya Allah memberikan kepada kita satu pelajaran, hasil ataupun natijah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita berani berdepan dengan apa jua ujian. Jadi percayalah, orang-orang berilmu mereka sendiri datang. Ustazah saya tadi datang nak jumpa ustazah, nak tanya satu soalan. Tapi alhamdulillah ustazah, tengok muka ustazah duduk dalam majlis ilmu, tak jadi dah nak tanya soalan. Rasa tenang, lapang, sebab mereka mampu memujuk diri mereka sendiri. Wallahi, inilah yang saya jumpa daripada lisan para muslimat. Mereka tidak banyak bercakap-cakap di media sosial, tak banyak mengadu kepada makhluk, tapi air matanya semakin tumpah untuk Al-Khaliq. Dan ketika mereka merintih merangkap begini, Tuhan mereka sangat rindu. Tuhan yang sama dengan Tuhan orang yang menzalimi. Itulah dia Allah yang disembah daripada zaman Nabi Adam hatta sampai ke hari kiamat nanti. Moga kita dapat sakinah, mawaddah, warahmah, dan andai diuji rumah tangga perkahwinan kita atas dunia, terus husnuzan, sangka baik dengan Allah. Selagi mana zahirnya tidak disakiti, kita masih mampu beribadah dengan pasangan yang itulah, kita makin merantap dengan Allah. Ya Rabb, kuatkan aku, sabarkan aku. Saya bercakap bagi pihak wanita, dan tidak mustahil bagi orang lelaki. Ustazah, apa yang saya tak buat? Semua saya dah buat dah. Tapi kenapa isteri saya begitu?
Ada juga. Selalunya kalau macam ni Ustazah pas terus kepada Ustaz. Bahaya walaupun seorang Ustaz yang hadir kepadanya adalah wanita, Masya Allah, tabarakallah. Seorang lelaki hadir kepada Ustazah, jangan dilayani sebab bukan yang sepatutnya berlaku, bukan tidak berlaku. Jadi kita orang perempuan dengan orang perempuan, orang lelaki dengan orang lelaki, kecuali dalam halaqah ilmu yang bersama-sama. Jangan berdua-duaan. Kita kata tak ada buat apa-apa, tapi syaitan memang buat apa-apa untuk meruntuhkan rumah tangga Islam. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemusnahan rumah tangga yang dicemburui oleh syaitan. Paling syaitan cemburu kalau rumahnya jadi masjid, kalau rumahnya jadi madrasah. Jadi wujudkan dua perkara dalam rumah kita. Itulah dia, jangan tidak dilakukan solat berjemaah. Ini anak-anak cuti sekolah, jangan tak dilakukan makan berjemaah. Pimpin tangan anak-anak ke masjid surau. Kenalkan mereka kepada keluarga-keluarga kita. Kita tak tahu sampai bila kita akan mendampingi mereka. Kalau tak dikenalkan dengan Pak Long, Pak Ngah, semua orang kita nak musuhi. Anak-anak kita nanti nak membesar dengan siapa? Di mana saudara mara mereka? Di mana tuntunan hidup mereka? InsyaAllah mudah-mudahan semuanya kita dapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, alhamdulillah. Adik ingat betul. InsyaAllah, terima kasih banyak. Jadi dalam apa yang dalam cuba kupaskan kepada kita tadi juga menekankan kepada kita soal ilmu. Tentang ilmu juga, betapa pentingnya ilmu kepada kita semua ni. Walaupun di negeri kita ni, Kedah ni sendiri, dan bukan kata ni Kedah saja, di Masjid Buni ni, masjid yang terkenal dengan program-program ilmu. Tak cukup dengan kuliah maghrib kan, kuliah subuh biasa, kuliah duha biasa, kuliah lepas khutbah Jumaat pun ada. Lepas Jumaat pun ada kuliah kan? Banyak bahasa ilmu. Dan alhamdulillah juga orang kita pun dah mula minat dengan ilmu kan? Dah mula nak tahu tentang agama dan sebagainya. Kalau dulu dalam TikTok dulu Allah tak joget semua lah kan? Tapi kita pun sekali tak kena joget. Tapi kita kali kan? Tapi alhamdulillah sekarang dah banyak asatizah dah masuk dalam dunia TikTok, media sosial. Dan ramai dah orang mula minat dengan ilmu. Tetapi macam mana, bagaimana cara kita nak menerima ilmu tersebut? Itulah nak kena basuh lah kan? Dia bodoh betul je bos semua ilmu lah. Bukan kan? Maksudnya apa? Hak yang untuk kahwin kita kena lah. Hak kami dia duduk di rumah kan? Hak kahwin orang lain. Kadang bukan salah pun dia kahwin. Betul hari ni taklah viral satu benda tu. Hak yang buat pula orang buat. Itu dia buat backup pula. Itu takji lah. Itu takji lah kan? Dia buat backup lah. Tak apa, kita tak faham perasaan dia macam mana. Oh, kakak apa dah tahu perasaan. Kami tak kira perasaan. Ini tu kan? Kita nak kena faham dalam konteks ilmu yang sebenar macam mana. Barulah dalam keluarga tu jadi cantik. Barulah dalam keluarga tu jadi seronok, harmoni. Betul tak? Kita tahu banyak tu kita buat ni, kita nak kena backup pula kami ni. Kena backup, jadi kita nak kena pasti ke ustaz. Tapi ustaz pula umum itu. Tengok macam mana. Baik, jadi insyaAllah penutup